Selamat sejahtera Cikgu, kami dari kumpulan 10. Kami akan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Le Kampung. Nama saya Tan Sui. Nama saya Cha Shunfei. Nama saya Ong Jian Qi. Nama saya Peli Ho Jiayan. Nama saya Tan Xin Zhen. Nama saya Jia Shuqing. Nama saya Li Lai San. Nama saya Tan Xin Hui. Nama saya Tan Kok Hui. Nama saya Le Kampung. Tajuk kami ialah kesan positif dan negatif interaksi tamadun dan pertembungan antara tamadun. Bahagian yang saya akan menyampaikan termasuk pengenalan dan juga kesan positif yang pertama, iaitu kebudayaan dan juga kesusasteraan. Setiap tamadun yang muncul mempunyai sifat-sifat pencapaian serta keunikan yang tersendiri. Interaksi dan pertembungan boleh berlaku kerana tujuan tertentu dan secara tidak langsung sama ada di peringkat perkongsian nilai, idea, institusi dan insan. Interaksi dan pertembungan antara tamadun akan memberi kesan negatif dan kesan positif yang kami akan membincangkan di perbincangan ini. Contoh kesan positif ialah kebudayaan dan kesusasteraan, perdagangan dan ekonomi, teknologi dan kebenaran, perlindungan, keamanan dan kestabilan, dan kesenian. Manakala kesan negatif ialah perang salib, pembunuhan orang Yahudi, peristiwa 13 Mei 1969, peperangan tamadun Islam dan tamadun China, dan peristiwa serangan pusat dagangan dunia. Dari aspek kebudayaan dan kesusasteraan, lahirnya Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya adalah hasil interaksi tamadun Melayu dengan tamadun Cina. Mereka menggunakan gaya makanan Melayu dan makan menggunakan tangan mereka. Pakaian mereka ialah pakaian baju kebaya dan kerosam. Selain itu, ajaran Buddha telah diasimilasikan dengan agama Shinto. Penulisan Cina menjadi prinsip untuk membutuhkan penulisan Jepun. Dari gambar ini, kita boleh lihat pakaian mereka adalah dari kebudayaan Melayu dan Cina. Seterusnya ialah makanan Baba dan Nyonya. Akhirnya, kita boleh lihat persamaan penulisan Cina dengan penulisan Jepun. Nama saya Tan Xin Zhen. Saya akan menyampaikan kesan positif yang kedua, yaitu perdagangan dan ekonomi. Kesan positif integrasi antara tamadun adalah perdagangan dan ekonomi. Aktiviti perdagangan menjadi faktor penjalin integrasi antara tamadun. Contohnya, hubungan perdagangan berlaku antara Arab dan Cina melalui jalan darat dan laut. Pedagang Arab dan Parsi telah membuat penempatan dan mendirikan masjid di Guangzhou dan Guangzhou. Situasi ini membuktikan berlaku Islamisasi di wilayah ini. Integrasi yang terjalin antara tamadun alam Melayu di Asia Tenggara dan negara Arab berlaku secara tidak langsung apabila pendagang Arab yang menuju ke Cina terpaksa singgah ke alam Melayu untuk menunggu angin yang sesuai sebelum ke Cina atau pulang ke Arab. Selain itu, wujud integrasi antara tamadun India dengan rantau alam Melayu wujud sejak kurun pertama Masehi lagi. Kesan ini menyebabkan nama wilayah Asia Tenggara dicatat dalam kitab Ramayana. Nama saya Peli Ho Jiayan. Saya akan menyampaikan kesan positif ketiga, iaitu teknologi, keupatan dan kebendaan. Hasil daripada interaksi antara tamadun Cina dan India telah menimbangkan beberapa kesan positif, terutamanya dalam bidang perubatan, teknologi dan kebendaan. Pengembangan dari India merangkumi teknologi penghasilan gula daripada debu. Perubatan Cina juga mendapat tempat yang tinggi dan dihormati di India. Seperti yang kita tahu, aku bangsa mengimbangi ilmu dan kepercayaan.
Dan rawatan herbal juga digunakan untuk merawat penyakit seperti asma, anemia dan kanser. Penyumbangan dari China termasuk pembuatan dan percetakan kertas, tembikar, bahan letupan dan kompas. Nama saya Hong Tianqi, saya akan menyampaikan pesan positif keempat, yaitu perlindungan, keamanan dan kesejahteraan. Tamadun Islam memperkenalkan konsep keadilan tanpa mengira kedudukan atau pangkat dalam masyarakat ini. Konsep ini dikenali sebagai konsep persamaan taraf manusia. Konsep ini tidak ada perbezaan taraf masyarakat yang membolehkan masyarakat yang lebih rendah tarafnya ditindas. Konsep persamaan taraf manusia yang diperkenalkan oleh tamadun Islam membawa keamanan masyarakat kepada mereka. Selain itu, tamadun Islam juga memperkenalkan sistem khalifah yang adil dan saksama. Kesan daripada perubahan ini, gelaran raja ditukar kepada sultan. Dengan itu, tamadun Islam juga menyatakan masyarakat bahawa mereka mempunyai hak yang tertentu. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak hidup dengan aman dan damai dalam sesebuah masyarakat. Kebebasan berfikir, beragama dan melahirkan pendapat juga seharusnya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Selain daripada itu, setiap manusia boleh menegakkan keadilan dan menentang kemungkaran. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu aktiviti untuk mencari rezeki dan kemewahan atau kekayaan yang halal. Masyarakat pada waktu ini terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama, budaya, bahasa dan kelas. Masyarakat yang beragama Islam mesti tunduk kepada hukum Islam, manakala masyarakat yang bukan Islam yang tinggal dengan aman bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik, bukan tanggungjawab akidah atau agama. Saya akan saya akan menyampaikan kesan positif yang terakhir, yaitu kesenian. Beberapa upacara yang tamadun Cina juga menjadi pengaruhan di Jepun. Contohnya upacara minum teh, seni taman dan struktur pembinaan bandar. Seni muzik India merupakan alat muzik Cina yang berasal dari India. Antaranya ialah pipa dan kongho. Dari segi seni bina pula, hasil interaksi tamadun Islam sangat jelas telah mempengaruhi seni bina masjid di tanah Melayu. Seni bina masjid ini kebanyakannya mempunyai keunikannya tersendiri. Dalam 7 keajaiban dunia adalah hasil daripada sumbangan tamadun Islam. Monumen tersebut adalah Taj Mahal di India dan Istana Alhambra di Andalusia. Selain itu, kita juga boleh lihat banyak kuil Cina di tamadun lain. Tamadun Cina terkenal dengan pembinaan tembok besar yang dibina semasa dinasti Qin, juga menarik banyak pelancong-pelancong daripada tamadun lain. Nama saya Li Lai San. Saya akan menyampaikan kesan negatif pertama, iaitu Perang Salib. Kesan negatif yang pertama ialah Perang Salib. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tentang Perang Salib. Perang Salib merupakan sejumlah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh pihak Kristian. Simbol salib digunakan sebab peperangan ini telah dilancarkan dari pihak Kristian untuk memerangi orang Islam. Oleh itu, perang ini dikenali sebagai Perang Salib. Terdapat banyak penyebab lain yang mengakibatkan peperangan ini. Penyebab yang terutama ialah permohonan Maharaja Syahsyah untuk membebaskan atau membelah orang-orang Kristian yang dijajah oleh orang Islam. Seterusnya ialah orang Kristian ingin merebutkan Kodak Kudus, iaitu Yerusalem yang telah dijajahkan oleh orang Islam. Penyebab yang seterusnya ialah Perang Salib merupakan puncak utama konflik antara orang Kristian dan orang Islam. Selain itu, Perang Salib terjadi kerana propaganda oleh orang Syah yang ingin membalas kepada pasukan salju kerana kalah dalam peperangan yang melawan dengan mereka.
Kesan negatif yang terakhir ialah perang salib merupakan pengaruhan yang luas antara aspek polisi, ekonomi dan sosial yang masih mempengaruhi hari ini. Nama saya Jasukin, saya akan menyampaikan kesan negatif yang kedua, yaitu pembunuhan orang Yahudi. Kesan negatif interaksi antara tamadun ialah pembunuhan orang Yahudi. Pada tahun 1933, mereka akan maju mengamuk untuk membentuk daya bergerak. Nazi menyerahkan penindasan paling keras mereka untuk lawan politik seperti pihak Komunis atau Parti Demokrat Sosial, dan sangat kasar Nazi perhimpunan dan pembuatan simponi. Pada tahun 1939, pengawal-pengawal Nazi menyeling sekitar 70,000 rakyat Yahudi diinstitusikan untuk penyakit mental sehingga mati, yaitu eutanasia program. Pada tahun 1941, Yahudi terkemuka memandang julep menamakan kepada program dan perhimpunan yang kurang upaya meneruskan dalam dahsyat. Akhirnya pada tahun 1945, 275,000 orang mengangkat secara di seluruh Eropah telah terbunuh. Nama saya Tan Suyin dan topik saya ialah peristiwa Mei 13. Peristiwa atau tragedi Mei 13 pada tahun 1969 berlaku disebabkan oleh isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen seperti hak-hak keistimewaan orang Melayu. Semasa di kempen pilihan raya pada tahun 1969, calon-calon pilihan raya dan ahli-ahli politik telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak perayaan orang bukan Melayu. Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MIC dan MCA telah kalah dalam pilihan raya pada tahun 1969. Jumlah kerusi yang dimenangi oleh Parti Perikatan dalam Dewan Rakyat telah menurun daripada 89 kerusi pada tahun 1964 kepada 66 kerusi pada tahun 1969. Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Parti Tindakan Demokratik, Parti Progresif Rakyat telah menang 25 kerusi dalam Dewan Rakyat, manakala PAS menang 12 kerusi. Negara diisytiharkan daulat pada malam 16 Mei tahun 1969 di seluruh negara dan Ligeran dibentuk di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak. Parlimen pun dibubarkan. Keadaan akhirnya dapat dikawal dan beberapa keputusan telah diambil bagi mencari jalan penyelesaian, termasuklah penubuhan beberapa badan seperti Majlis Perlindungan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara diciptakan. Kesimpulannya, saling menghormati dan memahami antara kaum amat penting bagi mengelakkan tragedi seperti Mei 13. Nama saya Tan Kok Weng. Saya akan menyampaikan pesan negatif yang keempat, yaitu tamadun Islam dengan tamadun Cina. Slide ini telah menyatakan cendekiawan Islam mengembara di luar gangan Islam untuk menyebarkan ilmu kepengetahuan. Pengembara terkenal adalah Ibn Battuta dan Masyuti yang mengembara ke China. Syaratan yang dibuat oleh Ibn Battuta dihargai oleh sejarawan. Slide seterusnya akan menyertakan pemasuhan tercetus kerana rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi pihak penerangan. Pendudukan di Tenggara China telah memunculkan permusuhan dengan orang Islam. 758 dan 876 Masehi berlaku pemberontakan antara ramai orang Islam dengan orang Cina kerana ramai orang Islam dibunuh. Hubungan antara dua kaum ini turut terjejas pemerintahan dinasti Qing. Ini ialah pengukuhan ajaran Konfusianisme.
Selepas itu, penganut Islam disokong oleh pengembangan pengaruh gerakan kaum muda atau Wahabi, menyebabkan berlaku beberapa siri pemberontakan pemerintahan dinasti Qing. Slide yang ini ketiga telah menyertakan kesan pemberontakan. Pada tahun 751 Masihi, tentera Islam telah mengelakkan Angkatan Penggerak Cina. Pada masa itu, kerajaan Islam Abbasiyah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Tang di negara Cina. Permusuhan antara orang Islam dengan orang Cina juga ditetaskan. Pada abad ke-8 Masihi, penurunan di tenggara negara Cina telah bermusnah dengan orang Islam kerana iri hati dengan kemewahan yang dinikmati orang Islam dalam aktiviti perdagangan. Nama saya Saya akan menyampaikan kesan negatif sabda Aceh, yaitu peristiwa serangan perdagangan dunia pada 11 September 2001. Pada 11 September 2001, kedua-dua pusat dagangan dunia di Amerika Syarikat telah dihempas daripada dua pesawat yang dirampas. Ini adalah sejenis serangan berani mati dan perampas kapal terbang itu pun mengorbankan nyawa sendiri dan penumpang-penumpangnya dalam serangan ini. Di samping itu, perampas juga menghempaskan pesawat-pesawat yang lain ke bangunan Pentagon yang berada dekat Washington, bangunan Capitol dan Rumah Putih di Amerika Syarikat. 4 pesawat termasuk semua penumpang dan perempas terkorban dalam serangan ini. Menurut laporan, terdapat 19 orang yang merampas pesawat-pesawat tersebut adalah penganas dari organisasi yang dipanggil Al-Qaeda. Al-Qaeda ialah satu organisasi militan Islam dan Wahabi yang dimimpinkan oleh Osama bin Laden Abdullah Azzam. Motif mereka ialah untuk membantah Amerika Syarikat dan juga ingin merugut tentang kemunduran dunia Islam terkini di dunia Barat. Dalam peristiwa ini, terdapat hampir 3,000 orang yang terkorban dan 6,000 orang yang cedera. Tugasan ini mengerahkan kami untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut tentang interaksi dan perhubungan antara tamadun. Melalui kajian ini, kami dapat belajar tentang kesan positif daripada interaksi dan perhubungan antara tamadun dari aspek kebudayaan dan kesejahteraan, perdagangan dan ekonomi, teknologi dan keperdagangan, perlindungan, keamanan dan kestabilan, dan kesenian. Selain itu, kami juga belajar tentang kesan negatif yaitu Perang Salib, pembunuhan orang Yahudi, peristiwa 13 Mei 1969, peperangan tamadun Islam dan tamadun Cina, dan peristiwa serangan pusat dagangan dunia. Daripada kesemua peristiwa di atas, kami telah mempelajari tentang perselisihan boleh membawa kemerosotan terhadap sesuatu tamadun.